Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah. Tema kita adalah kita nak bicara tentang penjelasan, tuan-tuan tulis di ruangan komen. Penjelasan kalimah-kalimah atau bacaan yang gharib di dalam Al-Quran. Contoh tuan-tuan sekalian, wa qala rukabu fiha bismillahi majriha. Nak baca macam mana? Contohnya tuan-tuan sekalian, la ta'manna ala Yusuf. Nak baca lagu mana? Jadi semuanya tuan-tuan sekalian, semuanya dia termasuk dalam penjelasan bacaan kalimah yang gharib di dalam Al-Quran yang agak sukar. Kita keluarkan hukum tersebut, kita keluarkan bacaan itu untuk sama-sama kita bincang dalam tema yang ketujuh. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah ini adalah tema yang ketujuh. Tema yang ketujuh. Tema yang ketujuh. Tuan-tuan tulis di dalam komen, tema yang ketujuh iaitu membicara tentang penjelasan bacaan gharib. Apa maksud gharib? Gharib ni bacaan yang asing. Bacaan yang kalau kita mahir baca Quran, kadang-kadang kita masalah pada satu-satu kalimah tersebut, tuan-tuan sekalian. Itu bacaan gharib di dalam Al-Quran sahaja. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi saya wakmai pada tuan-tuan tentang apa? Tentang waqaf. Tentang waqaf. Waqaf ta'anuq. Tuan-tuan tulis di ruangan komen, kita buat satu penumpuan pada ayat mana? Pada suratul Baqarah ayat 2. Suratul Baqarah ayat 2. Tuan-tuan sekalian, suratul Baqarah ayat 2 juzuk 1, muka surat 2. Tuan-tuan tulis di ruang komen. Jadi kita cuba tengok tuan-tuan sekalian, di sini ada waqaf. Waqaf ada titik 3. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cuba tengok waqaf titik 3. Tuan-tuan sekalian, waqaf titik 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia ada dua tempat. Tempat pertama, tempat yang kedua. Tuan-tuan sekalian. Jadi waqaf ini dia ada titik 3. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3 ada dua tempat. Dalam satu ayat tu ada dua tempat. 1, 2. 1, 2. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil apa tuan-tuan sekalian? Waqaf ta'anuq. Waqaf ta'anuq. Waqaf ain fathah, ta'anuq. Ta'anuq. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harap pada tuan-tuan dapat baca tulisan saya . Mohon maaf tulisan tak pernah elok. Tuan-tuan sekalian, tulisan tak apa nak elok. Ta'anuq. Tak apa, insya-Allah untuk apa whiteboard ni tuan-tuan sekalian, saya cuba fikir macam mana saya nak buat bagi terbaik . Mungkin whiteboard dia ke belakang lagi supaya apa? Supaya saya dan tuan-tuan dapat mudah untuk mengaji . Tengok muka saya dan dapat tengok whiteboard . Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tulis di ruang komen ta'anuq. Apa maksud ta'anuq? Waqaf berpasangan. Waqaf berpasangan. Macam tu. Waqaf berpasangan. Waqaf itu dinamakan waqaf berpasangan. Tuan-tuan sekalian. Saya harap tuan-tuan faham lah . Kita lambat-lambat tak apa. Biar bagi kita mengajak apa tuan-tuan sekalian, biar kita mengaji cara kampung tak apa. Cara kampung ni maknanya lambat-lambat. Tuan-tuan sekalian, lambat-lambat ni insya-Allah saya pun dapat ingat, tuan-tuan pun dapat ilmu tersebut. Saya pun syukur sangat apabila saya dapat mengajak pada tiap-tiap petang tuan-tuan sekalian. Jadi saya pun hidup ilmu saya dan tuan-tuan pun dapat ilmu tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waqaf ta'anuq maksudnya waqaf berpasangan. Baik tuan-tuan sekalian, waqaf ta'anuq ni dia ada 3 titik. Ada 2 tempat di dalam satu ayat. 2 tempat dalam satu ayat. Okey, baik, apabila kita waqaf tempat pertama, maka mestilah kena wasal tempat yang kedua. Dalam bahasa Melayu dia macam mana? Kalau sekiranya kita berhenti tempat pertama, maka hendaklah sambung tempat yang kedua. Tuan-tuan sekalian. Baik. Kalau sekiranya kita sambung tempat pertama, maka hendaklah berhenti tempat yang kedua. Tuan-tuan sekalian. Baik. Ataupun tuan-tuan sekalian, kita boleh baca kaedah yang ketiga, sambung dua-dua. Tempat pertama pun sambung, tempat kedua pun sambung juga. Macam tu. Baik.
Kaedah yang keempat, boleh tak kita baca macam ni? Waqaf pertama apa berhenti, waqaf kedua apa berhenti. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Dua-dua berhenti, mana boleh? Waqaf pertama apa berhenti, waqaf kedua, tempat pertama apa berhenti, tempat kedua apa berhenti. Tak boleh. Dia mesti kena, kalau nak berhenti, berhenti salah satu. Berhenti salah satu. Kalau nak sambung, sambung dua-dua. No, tuan-tuan sekalian. Sambung dua-dua. Kalau nak berhenti, mesti berhenti salah satu. Nak berhenti dua-dua, tak boleh. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian, tulis. Ada 4 kaedah cara kita nak berhenti pada waqaf ta'anuq. Ada 4 kaedah, tuan-tuan sekalian. Satu kaedah yang keempat tak boleh kita guna pakai. Kita boleh guna pakai kaedah pertama, kedua dan ketiga sahaja. Baik, kaedah pertama macam mana? Berhenti waqaf pertama, berhenti tempat pertama, sambung tempat kedua. Tu yang pertama. Tuan-tuan tulis di ruang komen. Baik. Kaedah yang kedua, tuan-tuan sekalian, sambung tempat pertama dan berhenti tempat yang kedua. Sambung tempat pertama dan berhenti tempat yang kedua. Baik. Kaedah yang ketiga macam mana? Sambung dua-dua. Baik, kaedah yang keempat macam mana, tuan-tuan sekalian? Berhenti dua-dua, tapi tak boleh. Tak boleh baca macam tu. Nah, tuan-tuan sekalian, tidak dibenarkan baca berhenti dua-dua. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaedah pertama macam mana? Kaedah pertama macam mana, tuan-tuan sekalian? Kaedah pertama saya kata apa? Berhenti tempat pertama, sambung tempat kedua. Contoh macam mana? Ayat kedua dalam suratul Baqarah. Zalikal kitabu la raib. Kemudian, tuan-tuan sekalian, fihi hudal lil muttaqin. Berhenti tempat pertama dan sambung tempat kedua. Baik, kaedah yang kedua, sambung tempat pertama dan berhenti tempat kedua. Contoh, zalikal kitabu la raiba fih. Kemudian, hudal lil muttaqin. Tuan-tuan sekalian, kaedah yang ketiga macam mana? Dua-dua sambung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Kaedah yang keempat macam mana? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuan-tuan ingat kaedah keempat, jangan baca. Kaedah keempat tak boleh baca. Nah, tuan-tuan sekalian, tak boleh baca. Tidak dibenarkan kita baca macam tu. Tempat waqaf ta'anuq tidak dibenarkan kita berhenti dua-dua. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya harap tuan-tuan, saya dan kita dapat faham nah. Sebelum ni kita dok kata apa? Kita dok kata waqaf ini adalah waqaf titik 3. Tanya nama apa? Nama tak tahu. Ta'anuq. Nama dia waqaf ta'anuq. Dia pun ada nama, tuan-tuan sekalian. Bukan kita saja yang ada nama, dia pun ada nama juga, waqaf ta'anuq. Tapi kita yang tak tahu ni, kita kata waqaf ini titik 3 lah. Titik 3 ada dua tempat. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya harap tuan-tuan faham. Untuk tema kita yang ketujuh, iaitu penjelasan bacaan yang gharib di dalam Al-Quran. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Kalau di kampung kita, kalau di kampung-kampung lah tuan-tuan sekalian, khalifah tahlil, orang yang buat tahlil, mengetuai bacaan tahlil, dia baca macam mana? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Biasanya tuan-tuan sekalian orang marah. No? Kadang-kadang orang yang dekat dengan Quran, orang yang selalu mulazamah dengan Quran pun dia kata tak boleh macam tu. Kita baca berhenti, kita sambung dua-dua tak boleh. Mesti kena berhenti salah satu, sambung salah satu. Tuan-tuan sekalian, itu kalau sekali kita nak berhenti, mesti kena berhenti salah satu dan sambung salah satu. Tapi kalau kita tak mau berhenti, sambung dua-dua lah. Okay, setakat itu tuan-tuan sekalian, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan berjumpa esok hari. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
InsyaAllah esok kita jumpa tuan-tuan sekalian, walaupun raya tapi tetap kita mengaji juga. Jadi tuan-tuan yang mana yang berkumpul dengan adik-beradik, jadi minta mohon kongsi-kongsi dengan adik-beradik tuan-tuan, saudara tuan-tuan. Moga-moga semua pakat boleh baca Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.